Zaman sekarang tuan-tuan, percakapan ini jadi semakin luas melalui WhatsApp, dalam FB. Bagaimana tuan-tuan kalau kita tulis satu-satu perkataan, kita nak kias dengan perkataan guna lidah tadi. Hari ini lebih bahaya guna perkataan yang tersebar lebih luas lagi. Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha karihalakum salasan. Allah benci dengan kamu ni 3 perkara. Yang pertama tuan-tuan, Nabi sebut qila wa qala. Qila wa qala ni maksudnya dia kata begitu, aku kata begini. Dan termasuk juga makna qila wa qala ni ialah berbual-bual sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada kita. Bahkan yang lebih teruk lagi ialah mendatangkan maksiat kepada kita. Seperti kita bercakap sesuatu yang tidak pasti benarnya. Nabi SAW pernah memperingatkan kepada kita tuan-tuan, cukuplah seseorang itu dikatakan pembohong apabila dia berkata sesuatu yang tidak pasti benarnya. Itu termasuk qila wa qala. Qila wa qala juga tuan-tuan, bercakap dengan maksud untuk menjatuhkan orang lain. Kadang-kadang kita bercakap ada maksud yang tersimpan. Kita bercakap dalam satu majlis tentang seseorang, tentang sesuatu, disambung oleh orang lain, tambah lagi atas perkataan kita. Perbualan yang seumpama ni dikatakan perbualan yang boleh bawa kepada kebinasaan atas kebencian Allah tadi. Zaman sekarang tuan-tuan, percakapan ini jadi semakin luas melalui WhatsApp, dalam FB. Bagaimana tuan-tuan kalau kita tulis satu-satu perkataan, kita nak kias dengan perkataan guna lidah tadi. Hari ini lebih bahaya guna perkataan yang tersebar lebih luas lagi. Tuan-tuan sanggup tak nak cari orang yang kalau kita sebut sesuatu dalam Facebook yang tak betul tentang seseorang ataupun jadi fitnah bila orang baca, dosa yang besar tu, nak cari Tuhan dia nak minta maaf, mampukah tuan-tuan nak buat begitu? Allahu Akbar. Jangan sampai kita dihina oleh Allah bukan kerana tak buat ibadah, tetapi kerana ibadah yang buat itu dirosakkan oleh perkataan kita ataupun tulisan kita sendiri. Allah sekat rahmat dia untuk kita. Yang kedua tuan-tuan,
Nabi sebut Allah benci wa ida'atal mal, mensia-siakan harta. Allah beri nikmat kita harta benda yang halal, yang baik, tiba-tiba kita sia-siakan dengan menggunakan nikmat yang Allah beri atas jalan yang Allah tak redha, Allah tak suka. Termasuk juga gunakan harta benda atas perkara yang tidak boleh menolong kita untuk akhirat. Tidak boleh menolong kita untuk akhirat. Tak jadi kebajikan. Allahu Akbar. Dan yang ketiga Nabi sebut Allah benci wa kasratus soal. Wa kasratus soal, dan merasuk banyak bertanya. Banyak bertanya atas perkara yang tidak ada kaitan. Yang kalau orang dengar pun tak perlu tanya. Kadang-kadang pertanyaan ini ada maksud yang baik. Alhamdulillah, tak apa. Kadang-kadang pertanyaan ini bukan maksud nak betul-betul tahu apa yang dia soal, tetapi saja nak banding-bandingkan ataupun nak jatuhkan seseorang. Dan termasuk banyak tanya juga tuan-tuan. Contohnya kita mengajak seseorang untuk berbuat baik. Macam-macam pula persoalan yang timbul. Macam-macam. Kalau kita kata mari kita menuntut ilmu Allah, gunakanlah sedikit masa dalam hidup kita ini untuk duduk bersama malaikat dalam satu majlis taman syurga, majlis ilmu. Orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu, majlis zikir, tuan-tuan, Nabi sebut malaikat akan duduk bersama bersusun sampai ke langit. Dan nama-nama orang yang duduk dalam majlis tersebut, tuan-tuan, Allah sebut seorang-seorang nama dia di Al-Mala'il A'la, di sisi penduduk yang tinggi di langit, di sisi para malaikat. Dan malaikat sentiasa mendoakan kepada orang yang duduk pada majlis tadi. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia. Kita ajak kawan-kawan kita ajak sahabat kita, mari duduk. Macam-macam soalan, macam-macam alasan dia buat. Baik, 3 perkara tuan-tuan. Hadis sahih riwayat Muslim. Jangan sampai kita terlibat. Ingat tuan-tuan, kita beribadah kepada Allah, perintah Allah, untuk sampai kepadanya, untuk dapat rasa nikmat kita dengan Allah. Allah juga menyuruh kita tinggal perkara yang dibenci oleh dia. Nabi ajar kita. Oleh kerana itu, dalam kita nak menuntut Allah, dalam kita nak mencari Allah, buatlah sebaik mungkin yang Allah perintah dan tinggallah sedaya upaya apa yang dibenci oleh Allah. Mudah-mudahan kita berjaya tuan-tuan, insya-Allah.